Jadi, Sabudi sallim. Masya-Allah ni. Sabudi mana? Sabudi alhamdulillah. Apa khabar? Tadi. Sekejap je. Saya tunggu cuma. Kita rehat dulu. Aku sekejap lagi. Ya. Kita jalan makan siapa ni dah? Syarif Bakar. Siapa yang jadi raja ribut. Kemudian dia Tamarat. Nakal si Tamarat. Dia lari. Timurah. Saya tanah itu masa perang dia lari ke Kedah dan dibunuh oleh Siam di Kota Mengkuang dan makam sini. Syarif Abu Bakar apa bangsa dia? Syarif Abu Bakar tak tahu lakak ni. Wallahu a'lam. Syarif biasa Hasani ni. Tadi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 300 tahun. Ya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri أنت إنسي وقالي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله
itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menyebutkan, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya raja-raja adalah bayangan Allah atas muka bumi. Raja-raja yang macam mana? Raja-raja yang rakyatnya boleh berlindung, raja-raja yang Allah diagungkan, raja-raja yang rela tidak di dalam istana, raja-raja apatah lagi kalau sanggup sampai terkorban. Jadi kalau kita tengok raja-raja yang sampai mati terkorban, mati dibunuh, kemudian kita tengok keadaan makam dia macam orang biasa saja, itu nampaknya baginda dah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sampai akhir zaman, sampai akhir hayatnya. Maka jadilah kuburnya ni macam yang kita lihat kubur Sayyidina Umar. Kita lihat kuburnya tu macam kubur Sayyidina Uthman. Macam kita lihat kuburnya kubur Nabi SAW. Iaitu apa? Pemimpin yang sejati. Pemimpin yang tak ada glamour. Pemimpin yang rela hidup sederhana. Pemimpin yang rela berkorban nyawa untuk rakyatnya. Tinggal istana, tinggal singgah sana hanya untuk membela rakyatnya, membela agama Islam sehingga terkorban syahid. Itu pemimpin yang betul. Bahkan setengah-setengah raja yang kalau kita lihat mati dalam tahta, itu belum pasti lagi macam mana. Kerana dalam akhir hayatnya itu masih lagi dalam kemewahan. Adakah setimpal penghormatan yang baginda terima dengan khidmatnya pada masyarakat ataupun tidak. Tetapi kalau raja-raja yang seumpama ini, bahkan dia dah bayar nyawa dia sekalipun. Dia bayar nyawa dia untuk rakyat. Dia bayar nyawa dia sebagai jadi khadam Rasulullah menegakkan syariat Nabi SAW. Kami datang ke Kedah sebagaimana semalam saya ada sebutkan juga. Kami ke Gunung Jerai dan pergi ke makam-makam lama ini dengan satu hajat, dengan satu niat, kerana kita ni sudah berada di akhir zaman. Senang cakap, kita ni kira di antara generasi-generasi terakhir bagi umat Islam. Tak lama lepas kita, mungkin anak cucu kita tu generasi penutup. Dan kita ni kiranya bapa kepada generasi terakhir. Kita kiranya bapa kepada generasi terakhir. Maka sebelum episod ini bermula, kita kena pergi menghadap akan generasi yang awal. Generasi awal yang Islam itulah yang di Gunung Jerai sana. Yang masuk, yang mengislamkan seluruh tanah Melayu. Mereka generasi pertama. Dan sebagai saksi mereka sebelum yaumil akhir lagi, kita dah saksi dengan tampilnya kita tu menyaksikan bahawasanya mereka dah laksanakan tugasnya. Mereka dah laksanakan dakwahnya. Kita menjadi saksi bagi yang lain bahawasanya mereka tu adalah wali-wali Allah Ta'ala yang sebenarnya, yang mana dengan dakwahnya sampai kita dapat datang. Bermakna dakwahnya tu kekal sampai ratusan tahun, hampir 1000 tahun. Bahkan dakwahnya tu tersebar bukan hanya setakat Kedah, bahkan seluruh Nusantara. Mereka orang-orang pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita datang dengan di makam-makam para pejuang ini dengan niat. Mereka semua orang-orang dahulu kala yang korbankan jiwanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan niat berkunjung dengan mereka, dengan niat sebagaimana mereka gigih, mereka sanggup berkorban untuk bangsa, untuk agama, senang cakap untuk kebenaran. Kita kalau cakap bangsa dengan agama, salah-salah orang dengar kan kita ni perkauman, kan kita ni nak jadi tunjuk perasaan, bukan. Apabila saya sebut bangsa dan agama tu bermakna kita membela kebenaran. Yang nama kebenaran macam mana mesti dibela. Yang nama jahat, yang nama macam mana pun mesti ditentang. Jadi apabila kita sebut membela bangsa dan agama, jangan disalahfahamkan bahawasanya Melayu nak hentam Cina. Bermakna Islam nak terkam kafir. Bukan begitu. Maksudnya siapa saja yang jahat perlu kita tentang, siapa saja yang baik perlu kita sokong. Dan happen to be yang baik hanya orang Islam dan orang Melayu saja. Jadi kalau siapa pun bangsa, kalau kau nak baik, kau baiklah. Bukti, orang Melayu di sini ratusan tahun, bangsa asing semua duduk sama kita, agama lain duduk sama kita. Ada kita serang sama mereka? Ada kita perang sama mereka? Tak ada. Tak ada. Kerana apa? Bukan nama bangsa kita menganiaya orang yang baik-baik, semuanya begitu. Jadi mereka ni sebagaimana mereka punya semangat keperwiraan, semangat membela kebenaran. Kita mohon kepada Allah Ta'ala supaya semangat itu diberi kepada kita. Dan sebagaimana satu masa dahulu Allah Ta'ala pernah bantu mereka, beri mereka pertolongan, beri mereka kemenangan
begitu juga kita harap pada akhir zaman pertolongan Allah Ta'ala itu akan datang kepada kita. Amin, ya Allah. Dan bagaimana mereka meneruskan ini meneruskan perjuangan yang telah dibuat oleh Syekh Abdullah Al-Khumairi. Dan kita sekarang meneruskan perjuangan yang dibuat oleh dia pulanya. Dia baru 300 tahun, dia meneruskan perjuangan orang yang dah 900 tahun. Maka kita yang datang 300 tahun kemudian kita menjalin. Dan itulah yang dipesankan oleh Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir ilallah, turunan Rasulullah daripada cucu cicit Sayyidina Husain yang pertama hijrah dari Basrah ke Hadramaut, dan beliau itulah moyang kepada sekalian wali-wali dari Hadramaut yang datang ke tanah Melayu kita ini. Beliau menyebutkan bahawasanya Mufti Tarim Habib Masyur mengatakan 4 pelajaran daripada Sayyidina Ahmad bin Isa. Yang pertama, semua yang di bawah dia tu anak cucu keturunan dia, akidah tak boleh tidak kecuali ahli sunnah wal jamaah. Asy'ariyah belaka. Tak ada boleh yang nama habaib ini semua. Syiah pun tak boleh, Wahabi pun jauh sekali tak boleh. Kemudian mazhabnya masih Syafi'i. Baik itu kita tengok ulama-ulama mereka daripada Sadah Ba'alawi, ilmu-ilmu mereka sampai yang ada setara sampai Imam Syafi'i punya qualification. Tapi tak ada di antara mereka buka mazhab sendiri. Semuanya mazhab Syafi'i belaka. Selamat, alhamdulillah. Sebab itu kita dapat daripada mereka, sebab itu kita semua selamat sejahtera. Ada yang ketiga ke yang keempat ni yang kita lakukan sekarang. Setiap generasi, yang ketiga ialah setiap generasi kini kena ambil seberapa banyak mungkin daripada generasi yang sebelumnya. Ilmunya, adat istiadatnya, atur caranya, segala pelajarannya, perjuangannya, tata caranya, uslubnya, suluknya, semua kena ambil seberapa banyak yang mungkin ambil daripada masyarakat, daripada generasi yang sebelumnya untuk mereka raih. Itu yang ketiga. Yang keempat, setelah kita ambil seberapa banyaknya, kita kena turunkan seberapa banyak kepada generasi yang berikutnya. Ini kita datang, kita nak ambil sejarahnya, kita nak tengok ambil barakatnya, nak tahu kisahnya, nak tengok perjuangannya, nak tengok semangatnya, nak ambil walau apa sekalipun. Kalau ada kitabnya kita nak baca, kalau ada istananya kita nak singgah, kalau ada zuriatnya kita nak berkenal mesra. Paling-paling tidak dah tak ada pun, paling tidak asar dan kesannya tu masih ada. Semangatnya tu masih ada. Semangatnya tu masih ada. Maka kita datang ziarah, kita nak ambil daripada dia. Seberapa banyak, walau hanya nampak nisan terpacak saja. Yang kita nampak hanya nisan terpacak, tapi di bawah ni taman syurga. Yang kita nampak nisan terpacak, tapi yang di bawah ni pejuang agama. Yang kita nampak hanya nisan terpacak, tapi di bawah ni bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kita nak ambil seberapa banyak. Hatta yang kerohanian yang tak nampak pun kita nak ambil juga. Kemudian di samping kita datang sini, ada yang muda-muda daripada kita. Semua jadi pelajaran pula bagi mereka. Bagaimana mereka lihat kita generasi yang tua memuliakan yang sebelum kita. Mudah-mudahan mereka juga ikut jejak langkah kita. Dan tidaklah akan dapat disambung sebab kita selamat jaya kerana apa tahu? Atuk kita ambil daripada moyang kita. Moyang kita ambil daripada moyang sampai ke atas. Jadi macam mana generasi akan datang nak ambil daripada yang dahulu kalau kita tak jadi mata rantai perantaranya. Jadi sekarang ni kita sedang cangkuk kita punya diri dengan mata rantai sebelum kita. Jadi generasi akan datang ada pulaknya mata rantai yang mereka boleh cangkuk. Kalau tidak kita sangkut kepada mereka, mereka tidak ada nak sangkut lagi. Terkapai-kapailah generasi yang akan datang. Begitulah tuan-tuan sekalian. Jadi besar pengertian, bukan setakat kita ziarah siapa ni saja. Bukan siapa. Ini somebody. Dan tidaklah kita ziarah ini semua kecuali diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi pagi pun juga kita sebutkan bahawasanya kita ziarah apa? Kita ziarah, kalau kita ziarah orang hidup saja paling-paling tidak dapat Ustaz, ke depan. Kalau kita ziarah orang-orang hidup, paling-paling tidak kita dapat berkatnya, dapat bunga telurnya, dapat bunganya, paling-paling tidak secawan kopinya. Tapi mereka ni orang-orang kaya di sisi Allah Ta'ala. Mereka ni orang istimewa dari Allah Ta'ala. Mereka dah tak ada habuan zahir lagi. Dah tak ada secawan kopi lagi. Mereka dah tak ada bunga telur lagi. Tapi daripada mereka adalah bunga barakah. Bunga madat daripada mereka. Itu yang kita hendakkan. Itu yang kita hendakkan dengan kita ziarah kepada mereka. Kita nakkan yang sedemikian itu. Pasti ada peroleh sesuatu. Ya. Ada maksud keterangan yang kami biasa jumpa ziarah tentang ziarah daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ziarah seorang wali Allah hidup ataupun mati, walau sejenak sekalipun, itu adalah jauh terlebih baik
daripada kita beribadat kepada Allah Ta'ala sampai hancur luluh daging kita sampai jadi tengkorak, kita ziarah mereka lebih baik. Sebab kalau kita ibadat, kita tu ibadat sendiri. Kadang ikhlas, biasanya tak ikhlas. Kadang sempurna, biasanya cacat. Tapi kalau kita ziarah dengan mereka, ada boleh nak riak tak? Ada boleh nak apa tak? Ada nak akan manfaat dunia apa-apa tak? Tak ada. Paling-paling tidak nama kita masuk dalam fail dia. Amin ya Allah. Nama-nama kita masuk dalam fail dia. Kalau masuk dalam fail dia, selamatlah. Masuk dalam fail dia walau sejenak pun selamat. Begitulah tuan-tuan sekalian. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah tak buat kerja sia-sia ya. Allah Taala tak pernah buat kerja sia-sia. Termasuk datang kita pagi ini semua pun adalah dengan kudrah Allah Subhanahu Wa Taala. Yakinlah, walaupun kita balik tak tahu terus balik terus kita boleh terbang jadi wali ke apa, jauh belum lagi. Paling tidak adalah mandat-mandat yang kita terima. Mandat tu apa? Karuniaan kerohanian. Mufti Hadramaut selalu sebut, Habib Masyhur, setiap kali dalam satu-satu acara, besarkan masyhadmu, nanti kamu dapat besar punya mandat. Sebesarnya mandat adalah bergantung kepada tingginya masyhad. Masyhad apa? Tanggapan-tanggapan kita, expectation kita, bagaimana kemuliaan kita, bagaimana penghargaan kita. Makin kita pandang tinggi dan mulia, besar, hebat, begitulah Allah dia. Tak ada benda aku ingatkan pergi mana, rupanya panas-panas sendiri menghadap kubur pun, kubur siapa ajalah. Begitu ajalah kau dapat. Tapi kalau kita bilang ini kerana jalin yang silam, kerana begini, setinggi kita pasang masyhad, sebegitulah besar kita dapat mandat daripada Allah Ta'ala. Mandat tu apa? Itulah termasuk asrar-asrarnya. Itulah termasuk karunia-karunianya. Itu termasuk doa daripada dia. Itulah juga daripada segala-gala yang daripada anugerah-anugerah kerohanian. Itu namanya mandat. Itu namanya mandat ya. Maka yang nama mandat kita tak nampak. Tetapi nanti setiap dari kita, apabila kita balik, mati confirm kita nampaklah, insya-Allah ya. Nanti kita balik entah dalam apa waktu yang terdekat, in the near future, mungkin kita tengok, aku teringat aku dapat ini, mungkin lantaran berkat yang aku pernah ziarah makam ini. Kita tak tahu ya, kita tak tahu ya. Kita harap alhamdulillah kita hadiahkan surah Al-Fatihah untuk baginda sallallahu alaihi wasallam, untuk Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, untuk sekalian ahli kisah baginda sallallahu alaihi wasallam, ahli sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam, untuk Sayyidina Ahmad bin Isa al-Muhajir ilallah, untuk Sayyidina Al-Faqih al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'lawi, usuli mafudihim jami sadatina Ali Ba'lawi, untuk sekalian alim-alim ulama, untuk sekalian pada wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga untuk sekalian raja-raja Melayu yang pernah berjuang untuk masyarakat dan untuk rakyat. Semogalah Allah Ta'ala meninggikan darjat mereka, menempatkan mereka bersama bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, bersama anbiya dan mursalin, dan semoga kita juga satu hari nanti dia akan dihimpun bersama dengan mereka. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما